Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Susiardianti Rukmana dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas C. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan luar sekolah. Menurut Sujana, pendidikan luar sekolah ialah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Yang kedua ialah menurut Hamijoyo, yaitu suatu pendidikan yang terorganisir secara sistematis dan kontinu di luar sistem persekolahan melalui proses hubungan sosial, membimbing individu, kelompok, dan masyarakat supaya memiliki sifat dan cita-cita sosial yang positif dan konstruktif guna meningkatkan taraf hidup. Selanjutnya ialah tentang fungsi dan ciri pendidikan luar sekolah. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi pendidikan luar sekolah. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai rohaniah dan jasmaniah. Yang kedua ialah mengembangkan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga ialah mengembangkan kerjasama dan partisipasi aktif. Yang keempat ialah mengembangkan cara berpikir dan bertindak kritis. Dan yang kelima ialah mengembangkan sikap dan moral tanggung jawab sosial. Selanjutnya ialah tentang ciri pendidikan luar sekolah. Yang pertama ialah karakteristik tujuan, maksudnya ialah memenuhi kebutuhan belajar tertentu, terus menerapkan hasil belajar dalam kehidupan. Yang terakhir ialah memberikan keterampilan. Yang kedua ialah karakteristik waktu, ialah pertama relatif singkat dan bergantung pada kebutuhan belajar. Yang kedua ialah tidak penuh dan tidak secara terus menerus. Yang ketiga ialah karakteristik program, maksudnya itu kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Yang kedua, kebutuhan masa sekarang dan depan. Yang ketiga, kurikulum yang mengarah kepada keterampilan. Yang keempat ialah persyaratan masuk ditetapkan bersama. Yang terakhir ialah memenuhi kebutuhan potensi peserta didik. Yang keempat ialah pengendalian program. Yang pertama itu dilakukan oleh pelaksanaan program dan peserta didik. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang lebih bersifat demokratis. Yang kelima ialah karakteristik program. Yang pertama, kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Yang kedua, kebutuhan masa sekarang dan masa depan. Yang ketiga ialah kurikulum yang mengarah kepada keterampilan. Yang keempat ialah persyaratan masuk ditetapkan bersama. Yang terakhir ialah memenuhi kebutuhan potensi peserta didik. Yang keenam ialah proses belajar dan pembelajaran. Pertama itu dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Yang kedua ialah berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga ialah lebih fleksibel dan beraneka ragam. Yang keempat ialah menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian. Yang terakhir ialah memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia. Selanjutnya ialah tentang model-model pelatihan dalam pendidikan di luar sekolah. Yang pertama ialah model magang atau pemagangan, apprenticeship training atau learning by doing. Yang kedua ialah model internship training. Yang ketiga ialah model pelatihan kerja, job training. Yang keempat ialah model pelatihan keaksaraan, ialah literasi training. Yang terakhir ya kewirausahaan, entrepreneurship training, dan manajemen peningkatan mutu, quality management training. Selanjutnya ialah membahas tentang pembelajaran pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Yang pertama itu metode pembelajaran pelatihan. Ada beberapa metode. Yang pertama ialah diskusi, maksudnya itu metode diskusi sebagai metode pembelajaran yang mendorong tumbuhnya partisipasi yang paling luar dan banyak variasinya. Yang kedua ialah studi kasus, maksudnya itu metode studi kasus itu peserta pelatihan diminta untuk memberikan pemecahan terhadap suatu masalah atau peristiwa. Yang ketiga ialah kelompok bus, itu maksudnya ialah membahas permasalahan yang sama atau berbeda atau menyiapkan pertanyaan khusus tentang topik. Yang keempat ialah bermain peran, itu maksudnya memainkan peran sendiri atau peran orang lain, melakukan suatu peranan sesuai dengan yang mereka kira biasa dilakukan. Yang kelima ialah simulasi, maksudnya ialah pengambilan keputusan peserta pekerjaan yang tidak berhubungan dengan peranan-peranan yang diperlakukan dalam simulasi pengambilan keputusan. Yang keenam ialah kuliah, itu merupakan salah satu metode pembelajaran yang paling konvensional dan kurang partisipatif, adalah metode kuliah atau ceramah. Metode ini biasa dilakukan untuk menambah pengetahuan peserta pelatihan. Yang ketujuh ialah diskusi panel metode.
Maksudnya itu pembelajaran dengan cara mendistribusikan tanggung jawab di antara para ahli dalam menyampaikan materi perkuliahan. Yang kedelapan ialah demonstrasi. Maksudnya adalah metode penentuan prosedur atau praktik tertentu yang diparagakan dalam pembelajaran. Selanjutnya ialah di sini akan membahas tentang evaluasi pelatihan dalam pendidikan luar sekolah. Evaluasi pelatihan maksudnya penilaian pada aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Tujuan aspek pengetahuan yang pertama mengetahui penguasaan para peserta tentang pengenalan fakta-fakta. Yang kedua ialah mengetahui konsep-konsep tingkat pemahaman para peserta mengenai konsep-konsep dalam materi pelatihan. Yang ketiga ialah mengetahui kemampuan peserta dalam mengkaji atau menganalisis suatu masalah dan upaya pemecahannya. Yang ketiga ialah mengetahui kemampuan peserta mengenai penerapan prinsip-prinsip dalam materi pelatihan. Dan yang terakhir ialah nomor 5, mengetahui kemampuan peserta menilai kegiatan dan produk yang dihasilkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys.